يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Pada tuan-tuan yang hormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat bersyukur tuan-tuan dan puan. Apa yang kita bersyukur? Macam saya selalu sebut, bangun pagi tadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah masih dapat kita menunaikan subuh berjamaah. Masih dapat kita berdoa, berwirid. Masih dapat kita bertemu dengan isteri tercinta, suami tersayang. Masih dapat kita berjumpa dengan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan. Masih dapat kita berjumpa dengan ibu dan ayah, adik, abang dan kakak. Masih dapat kita menggunakan telefon, berkomunikasi dengan mereka. Tetapi ada teman-teman tuan-tuan sekarang ni berada di ICU. Teman-teman sekarang ni sudah kategori 3, kategori 4, kategori 5 dan sebagainya. Ada teman-teman tuan-tuan dan puan yang tak boleh pun, tak nampak lagi pandangan mata, tak nampak lagi telinga, tak dengar lagi, mulut tak boleh bercakap lagi. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah berikan kesihatan. Dan kesihatan yang baik inilah kita nak tumpukan untuk berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tuan-tuan dan puan, mari tuan-tuan, mari kita besok hari ini sudah 28 Muharram tuan-tuan. 28 Muharram. Mulai maghrib tadi sudah 28 Muharram insya-Allah tahun 1443 Hijriah ni. Marilah tuan-tuan kita memujuk diri kita, memujuk diri saya semuanya. Mari kita jadikan tahun ini tuan-tuan, tahun membesarkan Allah. Tahun ini tahun memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini tahun reformasi bagi kita. Untuk jadi apa tuan-tuan? Muslim yang lebih baik, mukmin yang lebih baik, muttaqin yang lebih baik. Bukan sahaja diri kita, bukan keluarga kita, bukan sahaja jiran tetangga kita dan sahabat kita, tetapi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, marilah kita bekerja untuk agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, bantulah agama Allah, tolonglah agama Allah. Pasti Allah menetapkan, mengukuhkan pendirian kamu dan memberikan insya-Allah pertolongan kepada kamu. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan pada malam ni tuan-tuan kita meneruskan tradisi kita. Tradisi majlis ilmu kita berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kita, teman-teman yang sudah buat sekian-sekian minggunya bersama dengan kita. Yang pertama, Al-Fadhil Dr. Rahimi Muhammad Saad, tuan-tuan, daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Dan seorang lagi agak jauh sikit, tuan-tuan, jauh tak jauh. Dari segi neighbor kita, jiran, negara jiran, beliau tinggal di tempat yang paling hampir dengan kita. Yang paling hampir ialah, tuan-tuan, jaga causeway itu dalam berapa minit saja. Kalau misalnya tidak jam, tuan-tuan dan puan, just a matter of agaknya dalam 5 minit, 10 minit menyeberang causeway itu insya-Allah. Jadi daripada Singapura tuan-tuan, Dr. Bibi Jan, Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub daripada Singapura insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita nak bincang tajuknya tuan-tuan dan puan, minatkah kita? Minatkah kita dengan agama? Minatkah kita dengan agama? Maknanya questions of minat. Macam mana kita ada interest, tak ada interest dengan agama. Macam mana kita ada komitmen, tak ada komitmen dengan agama. Macam mana kita dapat berkorban untuk agama. Semuanya tuan-tuan dan puan tergolong, termasuk dalam perkataan minat. Nanti mungkin ada teman-teman, mungkin Dr. Bibi akan menerangkan makna minat. Minat tu mana showing interest. Showing heavy interest, great interest kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang masukkannya kita nak interest, minat kepada agama itu? Apa komponen-komponen minat dan sebagainya yang dapat kita cambahkan, yang dapat kita bincangkan tuan-tuan, untuk melihat sama ada kita ada tak precondition yang namanya kita meminat kepada sesuatu. Dalam konteks sekarang ini, malam ini kita bincang minat terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memulakan sebagai biasa tuan-tuan dan puan, kita minta kita punya tuan guru kita daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, yang Al-Fadhil Dr. Rahimi, untuk memulakan perbincangan, memberikan mukaddimah. Tajuk dia, minatkah kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sila doktor, sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada berbahagia Datuk Dr. Hassan
dan seterusnya yang saya muliakan juga Dr. Bibi Jan, ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan pada malam ini untuk kita bertemu di ruang udara membincangkan tajuk-tajuk yang memberikan keprihatinan bersama untuk kita semua dalam usaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita dan juga memperbaiki masyarakat. Itu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Apa yang kita buat untuk memperbaiki masyarakat. Kita tidak boleh sekadar mengatakan masyarakat kita sudah kita katakan sudah jauh daripada agama, masyarakat kita sudah tidak melaksanakan tuntutan agama, kerana kalau kita lihat bagaimana dalam satu riwayat menyatakan siapa yang mengatakan halakan nas fahuwa ahlakuhum, kalau siapa yang berkata manusia telah rosak, maka dalam riwayat itu saya tak berapa ingat sama ada itu hadis daripada Nabi ataupun daripada Sayyidina Umar yang mengatakan, maknanya kalau ada orang berkata bahawa masyarakat telah rosak, maka dalam riwayat mengatakan fahuwa ahlakum, sebenarnya yang paling rosak adalah dia, kerana hanya sekadar komplain, hanya sekadar memberikan komen tetapi tidak melakukan apa-apa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita apa usaha yang telah kita lakukan untuk memperbaiki yang kita sebut tadi, diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi pada malam ini sebagai permulaan, saya Datuk jangan panggillah saya Tuan Guru, saya ni tak tak kata sebab saya menganggap kita semua biasa sahaja berkongsi pengalaman sedikit apa yang kita ada, yang kita tahu untuk manfaat bersama insya-Allah. Okey Datuk, saya nak mulakan perbincangan malam ini dengan ayat 85 daripada surah Al-Imran. Ayat ni biasa kita dengar, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai dinan, sebagai kita terjemah perkataan din itu agama, tapi untuk kita faham agama ini kadang-kadang dia berlakunya misconception yang menganggap agama ni adalah ritual, tetapi din dalam konteks Al-Quran ini sebenarnya cara hidup. Jadi maknanya Allah kata siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu, Allah kata tidak sekali-kali akan diterima daripada dia. Dalam bahasa Arab ni, penafian ini dia ada dua. Kita biasa dengar lam, lam mim. Tapi penafian yang kedua ni dalam ayat yang kita bacakan ni adalah dengan lam nun, iaitulah lan. Dia beza dia ialah kalau lam ini dia ada possibility, kita katakan ada kemungkinan. Okey, tetapi bila kata-kata lan dalam bahasa Melayu kita yang lama diterjemahkan sebagai tidak sekali-kali tidak. Jadi maknanya Allah nak menyatakan kepada kita, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, maka tidak sekali-kali akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang rugi. Mereka-mereka yang kerugian. Kerana mereka telah diberikan pilihan semasa hidup di dunia. Kita ni tuan-tuan, kalau kita lihat Allah memberikan ruang untuk kita membuat pilihan. Allah datangkan Nabi dan Rasul itu sebagai pembawa utusan untuk memberi penerangan dan penjelasan. Tetapi dengan kemampuan akal kita, maka disitulah satu ujian bagi kita sama ada kita nak menerima ataupun tidak panduan dan juga penjelasan yang dibawa oleh para utusan Allah ini, dan kita sudah tentulah sebagai umat Nabi Muhammad sama ada kita nak menerima ataupun sebaliknya ajaran ataupun panduan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun kita bicarakan pada perjumpaan minggu lepas. Yang mana kita katakan dalam qudwah ataupun pencontohan dalam kita nak melaksanakan tuntutan cara hidup Islam ini, adakah kita telah melaksanakan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah bertanya, Allah minta supaya Nabi menyatakan kepada kita, siapa yang kasih kepada Allah maka hendaklah ikut aku, yakni ikut Nabi. Kerana kenapa kita perlu ikut Nabi kalau kita nak laksanakan Islam ini? Maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, yang mana apabila Aisyah ditanya tentang
bagaimana tentang akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, kanat khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi maknanya Nabi ini adalah living Quran. Maknanya Nabi Muhammad ini adalah insan yang menterjemahkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu secara praktis dalam kehidupan bagi kita. Jadi kerana itu, bila kita berbicara pada malam ini, minatkah kita kepada agama? Maka satu persoalan yang perlu kita tanya kepada diri kita, sejauh mana kita merasa gembira untuk melaksanakan yang dikatakan Islam itu sebagai cara hidup kita. Bukan hanya sekadar Islam itu pada amalan-amalan tertentu sahaja, ataupun di tempat-tempat yang tertentu sahaja, ataupun pada masa-masa yang tertentu sahaja. Kerana kita kadang-kadang kita memilih. Kan, bila kita nak bercakap benar, saya rasa kalau di Malaysia, kalau saya tak pastilah di Singapura ada ke tidak kebiasaan kita mendengar. Tapi kalau di Malaysia ni, Dr. Bibi, kita biasa dengar kawan-kawan dia kata apa? Aku cakap masjid ni. Jadi bila dia kata aku cakap masjid ni bermaksud apa? Dia cakap tak tipu lah. Jadi bermaksud seolah-olah dia tak menipu tu bila berada di masjid saja. Okey. Jadi maknanya kita tak nak Islam ini di mana-mana, pada bila-bila masa, dan juga segala perbuatan dan amalan kita mestilah merujuk kepada apa yang dituntut oleh agama. Jadi di situlah satu persoalan besar. Jadi saya rasa mungkin Dr. Bibi boleh explain tentang minat itu bagaimana, konsep psikologi menjelaskan tentang apa yang dikatakan minat. Datuk, sebagai permulaan, sekian dahulu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih para penonton yang hormat sekalian. Kita punya doktor kita telah pun memberikan mukadimah. Tajuk malam ini, minatkah kita dengan agama? Minat tak kita dengan agama? Itu pertanyaan, tuan-tuan. Dan pertanyaan ni bagi saya lah satu pertanyaan yang very, very fundamental. Inilah pertanyaan yang tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya kepada isteri, pada suami. Tuan-tuan kena tanya kepada anak-anak. Tuan-tuan kena tanya pada adik-beradik. Tuan-tuan kena tanya pada mak bapak. Tuan-tuan kena tanya pada mak mentua dan ipar-ipar. Tuan-tuan kena tanya kepada jiran tetangga. Dan tuan-tuan kena tanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini pertanyaannya tuan-tuan tanya dan jawapannya meyakinkan tuan-tuan bahawa dia telah melakukan sesuatu atas nama minatnya terhadap agama, alhamdulillah tuan-tuan, maka akan jadilah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan keluarga pun dalam negara kecil yang namanya keluarga pun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Doktor, tadi apa ni saya pun dah sebutkan dan diulang tadi oleh Dr. Rahimi kita tentang minat ni, minat. Apa sebenarnya? Apa komponen minat? Sebab kita bincangkan minatkah kita terhadap agama. Maknanya perkataan yang pertama yang ditonjolkan ialah minat. Apa dia minat? Setakat mana yang katakan minat itu, tuan-tuan puan, memberi kesan yang baik kepada kita sebagai seorang Islam. Setakat mana minat itu, tuan-tuan puan, memancarkan kehidupan kita hari ini dan hari yang di hadapan. Setakat mana minat itu, tuan-tuan puan, dapat dilaksanakan secara istiqamah dalam kehidupan kita ini. Dan setakat mana minat itu insya-Allah menghasilkan sesuatu natijah yang menguntungkan diri, menguntungkan keluarga, masyarakat dan akhirnya menguntungkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Datuk Dr. Hassan Ali, dan saya muliakan juga teman sama saya Dr. Rahimi yang saya hormati. Terima kasih atas ulasan yang telah diberikan dengan begitu jelas tentang konsep bagaimana kita boleh melihat minat seseorang dari segi agama melalui perspektif Quran. Sebenarnya saya bukanlah pakar dalam bidang ini, jadi saya berbincang dari segi aspek psikologi manusia. Jadi insya-Allah minat ni sesuatu yang kita betul-betul memberi perhatian kita sepenuhnya. Kalau kita cakap seseorang itu minat pada sesuatu, maknanya kita memberikan prioriti, keutamaan, fokus kita, tindak tanduk kita, energi kita yang kita berikan semua tertumpu pada sesuatu yang kita minati. Misalnya kalau kita minat main bola ataupun kita minat memasak,
Kata kita minat sesuatu lah yang kita cenderung. Jadi kecenderungan tu kita dapati berpusat pada minat yang kita sangat suka. Kerana perkara tu bila kita minat, perkara tu memberi kita semacam keseronokan, semacam kepuasan. Jadi oleh sebab itu kita dapati bahawa orang berminat buat sesuatu, minat dalam bidang apa sekalipun lah. Dia minat berkebun, minat main muzik, minat nak mengajar. Jadi apa bidang sekalipun yang diceburinya, bila orang tu berminat, kita dapati segala energi dia tertumpu pada perkara yang dia minati. Dalam aspek perbincangan kita malam ni tentang adakah masyarakat kita berminat pada agama, itu yang kita rasa kalau kita tengok kajian yang dibuat oleh Pew Research Center di Amerika, di Amerika Syarikat dan Kanada, mereka mendapati bahawa di kalangan orang muda hari ini, minat mereka pada agama, the level of religiosity, setakat mana mereka minat pada agama, kita dapati bahawa kalangan masyarakat Islam, mereka bagi kepada dua, di bawah umur 40 tahun dan mereka yang atas 40 tahun. Jadi mereka berpendapat bahawa mereka yang di bawah umur 40 tahun di kalangan bukan Islam, misalnya Katolik dan Protestan, bilangan mereka semakin berkurangan dari segi minat mereka pada agama. Ini agak subjektif kerana bila mereka kasih persoalan, survey, questionnaire yang mereka berikan, ia merupakan manifestasi pengzahiran laporan yang diberikan oleh orang-orang yang mereka survey itu. Jadi maknanya itu ada satu lapor balik dari perspektif. Jadi misalnya ditanya saya, adakah awak minat dalam bidang agama? Okay, kalau minat, apa yang awak lakukan? Misalnya saya minat dalam bidang agama, saya pergi kelas agama, saya pergi Sunday class, saya pergi mass dan sebagainya. Jadi itu merupakan kayu ukur yang digunakan untuk mengukur tahap minat seseorang pada agama masing-masing. Dan pada masyarakat Islam, mereka buat kajian menyeluruh, tak tahulah tepat ke tidak, saya tak tahu, saya cuma baca ni melalui pembacaan saya. Dikatakan bahawa masyarakat Islam dari segi survey kajian yang mereka buat, minat pada agama alhamdulillah nampak agak bertambah baik. Dan banyak juga yang orang-orang muda di negeri barat, misalnya ibu bapa mereka 40 tahun, 50 tahun dahulu, mereka berhijrah daripada India, daripada Pakistan, daripada Palestin dan sebagainya, mereka berhijrah ke negeri-negeri barat, Eropah, Amerika, Kanada. Tapi alhamdulillah, mungkin zaman anak-anak mereka membesar tu agak berbeza, tapi bila sekarang ni ada semacam trend di mana minat di kalangan anak muda Islam di sana mula nampak kembali. Tapi saya pun tak berani nak buat satu generalization, satu kenyataan yang menyeluruh tentang konsep minat ini. Dalam konteks dunia kita, dunia Nusantara Melayu, saya rasa alhamdulillah ini kira satu spektrum lah. Memang ada yang tunjukkan minat yang luar biasa. Kita nampak hari ni, saya nampak kat Malaysia tu, ya Allah, muda-muda dah jadi hafal hafiz, al-hafizah yang laki-lakinya, yang perempuannya al-hafizah, yang laki-lakinya hafiz. Alhamdulillah banyak kelas-kelas tahfiz buka. Jadi dan banyak di Singapura pun ibu bapa ramai yang suka menghantar anak-anak mereka ke madrasah. Tapi adakah kita gunakan ini sebagai kayu ukur untuk membuat kesimpulan yang orang-orang kita ni, orang Islam telah menampakkan minat yang begitu tinggi kepada agama? Kita tak boleh buat andaian semacam itu, kerana ini hanyalah faktor luaran, manifestasi luaran. Misalnya kalau kita tanya mereka, kenapa mereka nak hantar anak pergi kelas agama? Oh, supaya anak-anak kita tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak baik. Itu ada satu kesimpulan yang sangat simplistik. Saya hantar anak saya ke sekolah madrasah,
supaya dia memang tujuannya kita nak dapatkan tarbiyah yang terbaik, tapi cara menjawab tu agak lain sikit, kerana kita mesti ibu bapa mesti jadi rumah yang pertama, madrasah pertama, guru pertama mendidik anak. Sekolah tak kisah sekolah pemerintah ke, sekolah sekular ke, sekolah vernacular ke, sekolah madrasah, sekolah hanya reinforce, mengukuhkan lagi proses tarbiyah. Jadi pada pandangan saya, kadang-kadang bila kita cuma melihat faktor-faktor luaran sebagai kayu ukur untuk melihat minat, saya rasa kurang tepat lah. Itu yang saya harap Profesor Dr. Rahimi boleh memberi dari segi pandangan di universiti, bagaimana kita lihat faktor-faktor dalaman. Yang penting pada saya ialah faktor-faktor dalaman. Oleh sebab itu saya ingin mengenalkan dua T yang paling penting dalam usaha kita menanamkan minat anak-anak kita pada agama Islam ini. Saya rujuk pada diri saya, pengalaman saya dengan anak-anak saya, 6 orang kat rumah. Nombor satu pada pandangan saya ialah tarbiyah, pendidikan kita, sosialisasi, the socialization process yang kita adakan di rumah ini. Kerana dengan proses sosialisasi dah ni, kita dapat menggarap dan menerapkan nilai-nilai Islam. Dan tak cukup proses sosialisasi ni, tapi kita nak membentuk pemikiran, mental model anak-anak kita. Jadi apakah bentuk mental model anak-anak kita? Oleh sebab itu saya pernah menyebut beberapa minggu lalu tentang pentingnya world view, tasawur. Tasawur, bila anak kita mempunyai pahaman agama yang jelas, insya-Allah kita berdoa pada Allah, kita pun memohon pertolongan Allah, kerana kita pun tak mampu dengan suasana sekitaran yang mencabar, dengan kita yang berkeluar bekerja setiap hari. Jadi kita rasa kita perlukan tasawur, tarbiyah untuk menanamkan iman yang tulen dalam diri anak-anak kita, supaya anak-anak kita bukan menjadi orang Islam yang hanya namanya saja Islam, tapi tindak tanduknya, tingkah lakunya, mereka pilih which part of Islam yang mereka suka, yang mana sesuai dengan fitrah, naluri, interest, passion mereka, minat mereka buat. Yang mana tak minat, mereka tepikan. Saya rasa itu kita harus bincangkan nanti insya-Allah, bagaimana kita mesti mengambil Islam secara totality, secara menyeluruh. Wallahu a'lam. Terima kasih, masya-Allah. Para penonton saya rasa betul-betul dalam round yang pertama ni, apa yang dimukadimahkan oleh Dr. Rahimi tadi, tuan-tuan, diisi tuan-tuan. Diisi hampir dalam jawapan yang pendek itu, hampir setiap ruang itu sudah diisi tuan-tuan. Bila bila doktor mengatakan bahawa dalam minat ini, tuan-tuan, mesti ada prioritinya. Prioritinya ialah, kalau misalnya prioritinya agama, minatnya agama, prioritinya agama, fokusnya agama. Kemudian tuan-tuan ada kecenderungan. Mesti ada cenderung, ada inklinasi tu, ada inklinasi. Apa inclinationnya? Pagi apa, petang apa, siang apa, malam apa, dan inclination tu dapat ditunjukkan. Bukan saja dengan perkataan, bukan saja dengan perbuatan, tetapi sudah tingkah laku anak-anak ataupun individu dalam keluarga kita dan sebagainya. Kemudian tu tentang keseronokan ini, Dr. Rahimi tadi menyebutkan rasa gembira melaksanakannya tuan-tuan. Bukan dipaksa, bukan terpaksa. Bukan kerana kita mak kita buat, jadi kita buat ikut-ikutan macam itu. Bukan kerana sahabat kita buat kerana ikutan. Tapi keseronokan. Satu enjoyment. It's so joyful. Dan enjoy kita. Bila kita semayang tu, enjoy semayang. Pergi masjid, seronok nak pergi masjid. Tuan-tuan dengar majlis ilmu, seronok duduk. Buatlah, sejam pun saya akan duduk. 1.5 jam pun saya akan duduk. Dan dalam bentuk apa pun, saluran apa pun. Dalam internet pun saya duduk, di luar dekat masjid pun saya duduk, dekat rumah mana-mana pun saya duduk. Kalau bahan-bahan bacaan yang dipilih, yang pertama sekali dipilih, ialah bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan keseronokan. Macam mana nak cari tuan-tuan seronok dia kepada agama. Seronok pada semayang, seronok menghormati mak dan ayah. Seronok tuan-tuan seronok berada di rumah bila suasananya adalah suasana Islam itu. Insya-Allah. Saya nak pergi kepada minat kepada agama ni tentang apa ni. Doktor, kalau doktor tengoklah di Kedah pun ada, di Pulau Pinang pun lagi nyata lagi lah di Kuala Lumpur pun orang-orang India ni, cuba tengok orang India.
Orang India yang merupakan peniaga-peniaga yang datang ke Malaysia puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Apa dia orang buat, tuan-tuan? Apa dia orang buat? Dia orang dirikan masjid. Sebab itu di mana-mana masjid India, masjid India, masjid India, masjid India. Di Penang ada masjid India, di Kuala Lumpur ada masjid India, di mana pun ada masjid India, tuan-tuan. Di Kelang ada masjid India. Tuan-tuan, di samping berniaga, yang diutamakan ialah masjid. Masjid tempat mereka berjumpa, masjid tempat mereka mengajar agama, masjid tempat mereka tuan-tuan puan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok di luar negara misalnya, saya ada kesempatan pergi ke Jerman, tengok masyarakat Turki di Jerman, tuan-tuan. Masyarakat Turki tidak ada masjid Turki. Masjid Turki di sana, masjid Turki di sini, masjid Turki di sana, masjid Turki di sini. Dan kalau kita pergi UK, tuan-tuan, orang Pakistan, orang India dan sebagainya, Masya Allah, tuan-tuan, kita dapati madrasah di sana, madrasah di sini, masjid di sana, masjid di sini. Yang kebanyakannya, tuan-tuan dan puan, adalah boleh katakan, I would say 60-70% adalah diinisiatifkan oleh teman-teman daripada Indo-Pakistan ini. Jadi, doktor, yang saya nak tanyakan ialah, macam mana, tuan-tuan, mereka bawa bersama dengan mereka. Mereka berhijrah daripada India, daripada Pakistan, datang ke Malaysia. Ambil contoh Malaysia lah. Mereka berhijrah misalnya yang kalau di Eropah, daripada India agaknya pergi Jerman. Daripada Turki pergi Jerman, pergi United Kingdom, pergi France, pergi Norway, pergi Sweden dan sebagainya. Tapi yang tertegak di situ, Masya Allah, tuan-tuan, ialah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk, dalam berbagai saiz dan sebagainya. Tapi mesti ada rumah Allah. Di situlah mereka, anak mereka mengaji. Anak mereka mengaji. Tuan-tuan, saya tengok di United Kingdom, yang tengok di France dan sebagainya, tuan-tuan. Di Australia pun saya tengok. Tuan-tuan, kecil-kecil aja. 8 tahun, 9 tahun dah hafaz Quran. 11 tahun dah hafaz Quran. Sebut itu hafaz Quran. Sebut ini hafaz Quran. Banyak mana, tuan-tuan. Dalam suasana kafir, dalam suasana kufar, dalam suasana kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh tegakkan suasana itu. Macam mana kita di Malaysia? 65% daripada penduduknya adalah Islam. Macam mana kita dapat tegakkan suasana itu? Jadi, doktor, doktor boleh komen sikit dekat situ, doktor. Sila. Terima kasih, Datuk. Okey, satu, bila Datuk sebut tentang rakan-rakan kita dalam kalangan masyarakat India Muslim lah, ya. Satu benda yang sangat menarik sebenarnya saya beberapa kali lah, ataupun saya selalu berkongsi tentang perkara inilah. Bagaimana mereka, sebab kalau kita nak lihat dari segi satu perspektif amalan yang sebenarnya sangat besar nilainya dalam Islam, iaitulah amalan berwakaf. Kerana wakaf ni, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW adalah salah satu daripada 3 sumber yang terhad bagi seseorang untuk mendapat ganjaran pahala selepas daripada kematian dia. Kan selepas kita mati ini, kata Nabi, idza mata ibnu Adam, bila mati saja seorang anak Adam, hanya 3 sahaja sumber kebaikan yang dia boleh dapat. Yang pertamanya adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, baru anak yang saleh. Okay, sedekah jariah ni, kalau kita tengok susunan Nabi itu pun elok dah. Kalau kita fikir secara detail, kenapa Nabi mulakan dengan penjelasan tentang wakaf, tentang sedekah jariah? Kerana sedekah yang kita beri, sedekah jariah yang kita beri, memenuhi syarat keikhlasan, dia confirm kita akan dapat ganjaran yang berterusan. Kemudian barulah yang kedua, pergi kepada ilmu. Kenapa ilmu duduk tempat yang kedua? Kerana ilmu ni, dia akan menjadi kebaikan bagi kita kalau sekiranya diamalkan. Hari ini kita ajar kepada anak murid kita, belum pasti lagi. Tapi kalau sekiranya ilmu itu nak kita ajar dengan ikhlas, maka Allah yang akan mempengaruhi hati anak murid kita ataupun sesiapa yang mendengar penyampaian kita itu untuk beramal, maka barulah kita dapat pahala tadi. Kemudian yang ketiga, anak yang saleh. Kerana anak ni, kenapa anak duduk di tempat yang ketiga? Kerana anak ni dia ada 2 possibility, sama ada dia boleh menjadi asset ataupun dia boleh menjadi liability bagi kita. Anak yang aset, yang menjadi aset untuk kita ni siapa? Anak yang saleh. Okey. Jadi saya nak sebut tentang wakaf ini. Amalan wakaf ni, Datuk, ya, kalau kita perhatikan, memang satu amalan yang sangat diutamakan oleh saudara-saudara kita dalam kalangan masyarakat yang dikenali sebagai India Muslim ini. Sebab tu kalau kita pergi ke Pulau Pinang sebagai contohnya, antara negeri yang paling besar sekali aset wakaf mereka. Siapa yang mewakafkan? Daripada kalangan mereka. Kenapa? Yang Datuk sebutkan tadi itu bina masjid, betul. Mereka pergi ke mana pun mereka akan bina masjid. Kemudian mereka akan hidupkan amalan wakaf, salah satunya untuk menghidupkan masjid ini tadi. Jadi kenapa mereka, sebab tu kalau kita lihat dari segi perspektif sejarah, tentang teori kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu ataupun ke Nusantara. Dia ada 3.
Ya, yang pertama daripada India, yang keduanya daripada Yaman, dan yang ketiganya adalah daripada China. Daripada China. Adalah penjelasan sejarah. Tapi saya nak sebutkan tadi itu, yang mana saudara-saudara kita daripada kalangan India Muslim ini, kita dapati mereka datang untuk berniaga. Dalam masa yang sama, mereka membawa Islam itu bersama dengan mereka. Jadi maksudnya mereka praktis Islam, maka di situlah masyarakat dapat melihat tentang amalan Islam. Dan kenapa mereka, kita katakan boleh kekal dengan yang kita katakan karakter, boleh kekal dengan dengan Islam mereka, kerana mereka telah dididik. Jadi sebab tu saya nak tambah sedikit kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Bibi tadi tentang sosialisasi. Ya, benda yang sangat penting. Saya salah satu kursus yang saya ajar kepada murid-murid saya sebagai salah satu kursus teras, iaitulah sosiologi pendidikan, yang mana kita melihat bagaimana peranan masyarakat dalam proses mendidik. Okey, bukan hanya sekolah, sebab hari ini kita nampak yang mendidik ni, kita nampak cikgu, kita nampak sekolah, tapi sebenarnya masyarakat juga berperanan sangat besar dalam proses mendidik sesebuah masyarakat. Jadi kalau kita tengok tadi yang Dr. Bibi sebut tadi tentang sosialisasi, ya, inilah yang bermaksud ataupun inilah maksud yang tersirat daripada hadis Nabi yang menyatakan setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapa dialah yang menjadikan dia sama ada Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Jadi sosialisasi anak-anak ini dengan keluarga lah yang akan menentukan apa akidah dan pegangan mereka. Manakala ibu bapa ajar tentang Islam, praktis Islam, maka anak ni akan menjadi Muslim. Tapi kalau ibu bapa ini tadi praktis bukan Islam ataupun syariat selain daripada Islam, maka syariat itulah yang akan menjadi pegangan anak ni tadi. Jadi betul lah yang disebutkan oleh Nabi itu, maknanya kalau kita nak tengok dari segi konsep dalam sosiologi itu dipanggil konsep sosialisasi ini tadi. Macam mana anak ini socialize pada peringkat awal itu dalam konteks keluarga, maka itulah nilai, kepercayaan, pegangan yang akan dibawa pada peringkat yang berikutnya dalam kehidupan. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada orang yang lahir mak bapak bukan Islam, membesar sebagai bukan Islam, tetapi akhirnya apabila mereka dibuka pintu hidayah, mereka berusaha untuk mencari Tuhan, untuk mengkaji tentang pegangan mereka, dan akhirnya mereka dipertemukan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dalam konteks yang disebutkan di sini tadi, kenapa mereka datang daripada India, pergilah ke mana, macam Datuk sebut, kita pergi Singapura, kita akan berjumpa dengan Masjid India. Kita pergi ke Penang, ya, kita datang ke Kuala Lumpur, kita pergi ke Alostar, semua ada Masjid India. Ya, tapi cuma kami kalau di Kedah ni dipanggil Masjid Keling, tapi Masjid India lah tu, ya. Sebab di di Kedah ni, di utara ni, bila sebut Keling tu, sebab tu dia di Kuala Lumpur istilah Keling tu agak sensitif. Tapi kalau kami di Kedah, di utara, benda tu tak sensitif pun. Sebab bila kita panggil saudara-saudara kita ni yang India Muslim ni, kita panggil dia orang Keling. Saya ingat zaman kecil dulu yang dia seminggu sekali datang ke rumah saya, dia peniaga kain. Dia orang yang taat kepada agama dan sebagainya. Jadi maknanya saya hidup dengan, kita katakan, dengan bergaul dengan mereka ni semenjak daripada saya masih kecil. Jadi macam saya sebutkan tadi, kalau kita tengok di Kuala Lumpur, kita pergi ke Masjid India, ya, di Masjid India di Kuala Lumpur. Kalau bulan Ramadan tu Datuk, tengok kepada jadual majlis buka puasa tu full. Sebelum Ramadan masuk lagi dah penaja tu dah komplit. Jadi maknanya mereka ini di samping mereka berniaga, mereka juga telah dididik yang dikatakan tadi itu untuk berkongsi hasil perniagaan mereka. Jadi kerana itulah yang kita kata tadi, mereka datang secara prinsipnya ataupun secara asasnya bukan untuk berdakwah, tetapi mereka datang untuk berniaga, tetapi Islam itu dibawa bersama-sama dalam praktis perniagaan mereka. Kenapa boleh berlaku macam tu? Sebab mereka telah dididik daripada kecil. Mereka telah dibentuk nilai itu dalam diri mereka. Jadi sebab inilah benda yang sangat penting. Hari ini kita berdakwah, mungkin kita banyak bercakap, kita banyak menjelaskan secara verbal, secara teori. Tapi kadang-kadang orang tak nampak daripada perlakuan kita. Ini yang menyebabkan dia tidak synchronize di antara apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat. Jadi sebab itulah saya rasa perbincangan minggu lepas yang kita sebut tentang apa, tidak patut timbul istilah yang mengatakan ikut apa yang saya cakap, jangan ikut apa yang saya buat. Itu bukan pendekatan Islam. Islam nak kalau boleh, maknanya sepatutnya yang paling ideal ialah
dengarlah apa yang saya cakap dan ikutlah apa yang saya buat, kerana saya cuba untuk menterjemahkan apa yang saya cakap itu dalam bentuk perlakuan. Jadi mereka ini datang, yang kita katakan tadi, membawa value yang telah terbentuk dalam diri mereka. Seperti kita tengok di KL sebagai contohnya, menara yang hari ini menjadi ibu pejabat Bank Islam itu. Menara itu menara wakaf, yang mana dipegang amanahnya oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya, apa nama tu? Saya tak ingat nama, tapi Dada Boy itu nama dia. Mana dia adalah seorang India Muslim yang mana keluarganya berada di Afrika Selatan. Dia datang ke Kuala Lumpur. Dia meninggal dunia dalam keadaan belum sempat berkahwin. Kerana usianya masih muda, tetapi dia telah mewakafkan tanah yang hari ini menjadi satu bangunan di kita kata Golden Triangle di KL, di belakang KLCC saja bangunan itu, dengan nilai yang puluhan juta. Hari ini dibangunkan satu bangunan wakaf di situ. Lepas tu dia juga mewakafkan saham-saham di dalam bursa saham di London. Saya pernah mendengar pembentangan daripada pihak Mawib tentang bagaimana yang dikatakan wakaf. Beliau meninggal dalam keadaan tinggal hanya di sebuah apartmen di Malayan Mansion di depan Masjid India itu saja. Ya. Dia ada koleksi buku dan sebagainya yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi kenapa mereka boleh kita katakan sangat pemurah, sangat, kerana mereka membawa nilai yang telah terbentuk di dalam diri. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak melupakan asal usul. Jadi sebab itu kita tengok hatta mazhab. Ya, kenapa rakan-rakan daripada kalangan India Muslim kita ni, saudara India Muslim, mereka masih mempraktikkan mazhab Hanafi. Walaupun mereka datang ke sini, majoriti orang Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi mereka kekal berpegang kerana mereka telah upbringing mereka itu, mereka pegang dengan kukuh dan mereka praktikkan. Dan benda itu tak salah. Dalam Islam berpegang kepada apa juga mazhab yang diiktiraf dan mu'tabar, diterima. Tapi itulah yang kita nak tengok tadi, Mas Datuk. Mereka datang ke dalam masyarakat Melayu di Nusantara ini, mereka tidak meninggalkan asal usul yang telah dibentuk di dalam diri mereka untuk kasih dan cinta kepada Islam. Mereka masih beramal dan mereka masih melaksanakan walaupun mereka berada di bumi yang asing daripada asal usul keturunan mereka. Sekian dulu. Alhamdulillah. Nah, yang tertarik sekali bila doktor mengulas bahawa mereka datang berniaga bersama dengan perniagaan, bersama dengan badan, bersama dengan jiwa, bersama dengan hijrah mereka itu, ialah dia bawa Islam, tuan-tuan dan puan. Cuba tuan-tuan fikirkan dia berniaga, kita ni, masyarakat kita, ambil masyarakat kita lah. Niaga memang niaga sajalah. Engineer buat engineering sajalah. Survey buat surveying sajalah. Arkitek buat arkitekturnya sajalah. Korporat dengan korporat dia sajalah. Adalah, memang ada. Saya tidak nafikan ada di antara kita yang membawa agama dalam pekerjaan, yang membawa agama dalam kerjaya, yang membawa agama dalam tugasan, yang membawa agama dalam profesionalism kita. Memang ada. Tapi berapa kerat. Tapi kalau tuan-tuan tengok India, Pakistan ni, Masya Allah. Tuan-tuan tengok kesan daripada itu. Tuan-tuan tengok kesan daripada apa yang disebutkan ni. Sekarang ni bangunan wakaf, Maib dengan Bank Islam, tuan-tuan terpampang dekat sana, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, macam mana ditinggalkan begitu ya. Dan saya nak sebutkan yang doktor sebutkan tadi satu konsep, tuan-tuan. Kalau kita pegang konsep ini, apa pula yang kita lakukan, kerja kita bersama dengannya adalah Islam. Atau Islam bersama dengan kerja kita. Perniagaan bersama dengan Islam, Islam bersama dengan perniagaan. Apa juga, tuan-tuan? Apa juga profesor universiti, mengajar universiti, tuan, ilmu, tuan-tuan. Kalau misalnya tidak berserta dengan Islam, apalah nak jadi ilmu kita? Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita kena fikirkan. Teman-teman, profesor-profesor, doktor-doktor hebat-hebat, tuan-tuan dan puan, ada 2 PhD, ada 3 PhD dan sebagainya, setengah daripada kita. Tetapi apa yang kita bawa, tuan-tuan dan puan? Yang baru-baru ni, minggu lepas, saya diberi kesempatan untuk kita online dengan profesor-profesor daripada Universiti Tun Hussein On di Johor di sana. Alhamdulillah, saya diminta bercerita mengenai insan profesional di Menara Gading. Insan profesional di Menara Gading. Dekat situlah, tuan-tuan, saya tonjolkan apa yang kita tonjolkan pada malam ini. Alhamdulillah, nampaknya sambutannya sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan tuan-tuan puan, insya-Allah lah, saya rasa kalau ini dapat tadi, tapi konsep ni saya rasa saya berkenan bila doktor tunjulkan itu. Maknanya berniaga, tetapi yang bersama-sama dengannya ialah Islam.
Nah, saya nak pergi kepada apa ni Dr. Bibi. Doktor, tadi 2T tu dia, 2T tu iaitu tarbiyah, satu lagi tasawur Islam. Tarbiyah dan tasawur. Okey, saya nak ambil dalam konteks semacam ni. Macam mana orang India tu, tadi orang India datang ni minoriti tu tuan, minoriti. Dan kita ni ialah penduduk majoriti. Tetapi macam mana? Di mana kesan minoriti dan majoriti kita? Apa majoriti yang kita buat tentang agama? Apa yang tuan-tuan buat? Apa yang saya buat tentang agama? Majoriti. Dari segi katakanlah dakwah bilhal, dakwah dalam bentuk projek yang namanya masjid, yang namanya surau, yang namanya madrasah, yang namanya wakaf-wakaf, berbagai institusi wakaf. Di mana kita tuan-tuan? Di mana kita? Sebab itu tuan-tuan saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Kalau di Singapura, negara yang maju, very developed countries, Changi Airport, one of the leading airport in the world, SIA, one of the leading airline in the world. Di situlah tempat international trade, di situlah tempat kata orang teknologi, di situlah tempatnya berbagai-bagai tempat menempatkan Singapura sebagai negara yang maju. Sangat maju tuan-tuan dan puan ya. Okey, dengan budaya majunya sebegitu rupa. Tapi saya nak sebutnya, macam mana doktor boleh didik anak boleh didik anak yang 6 orang dalam suasana begitu. Dan suasananya pun ialah majoriti kita orang Melayu Islam di Singapura, orang Islam agaknya saya tak tahu, mungkin kurang daripada 15%, agak sajalah wallahualam kan. Tapi macam mana kita boleh menghidupkan budaya itu? Macam mana doktor dengan suami, bekas suami almarhum boleh menghidupkan suasana kepada 6 orang anak itu? Padahal cabarannya naik ke train naik kita punya komuter, kita tengok bukan macam kita di Malaysia. Tetapi pergi shopping bukan macam kita di Malaysia. Pergi makan bukan macam kita di Malaysia. Lain sekali tuan-tuan dan puan. Tetapi macam mana boleh hidupkan? Macam begitu juga orang India, Pakistan yang datang tu tuan-tuan dan puan. Macam mana dia boleh menghidupkan suasana agama. Dan mereka datang di pekan-pekan. Mereka datang di bandar-bandar tuan-tuan. Bandar-bandar ketika itu orang Melayu less than 20%. Orang Melayu di bandar that time less than 20%. Tetapi macam mana dia boleh menghidupkan suasana dalam keadaan dia datang bawa perniagaan, bawa agama dalam suasana yang tidak Islamic in a way. Majority populationnya not Muslim dan sebagai tempat dia beroperasi dan sebagainya, tetapi hidup juga agama. Macam doktor di Singapura, macam mana boleh hidupkan agama di kalangan anak-anak? Dengan tadi yang dikatakan tarbiyah dan tasawur Islam itu. Macam mana doktor? Okey, baik Datuk, saya cuba kongsi je lah apa yang proses yang saya jalani dan saya dalam masyarakat Islam samalah kat mana pun masyarakat Islam Singapura, baik masyarakat Islam Malaysia atau masyarakat di mana-mana pelosok dunia. Sebenarnya kita ni macam ada spektrum tau. Yang baik luar biasa baik, yang agak tertinggal luar biasa tertinggal ke bawah. That majority kita tengah-tengah. Jadi saya kalau tengokkan macam ada satu gala gitu, one end of gala, the other end of gala, kita ni macam kalau kita dapat menguasai yang tengah-tengah ni, alhamdulillah, itu target. Saya pun gitu juga target. Yang top 10%, 20% masyarakat kita tak perlulah, ni semua alhamdulillah kita tak payah mendidik mereka pasal mereka dah terdidik dengan begitu baik. Yang kat bawah tu pun kita mesti nak beri tolong, but majority. Pada saya, pengalaman saya ialah gini. Yang penting saya rasa ialah menanamkan iman Islam tu. Tu dalam konsep nak menanamkan iman tu. Saya gunakan istilah oak, pokok oak. Pokok oak ni satu pokok yang sangat kuat dia punya akar. Kalau kita tengok pokok oak ni, jadi saya gunakan O. Obey Allah and Rasul. You must obey Allah and Rasul. Kalau you obey Allah and Rasul, you nak duduk kat mana? New York ke, London ke, kat Russia ke, kat mana-mana pelosok dunia. Because saya tak ada. Yang Allah is watching us all the time. Jadi kita tanamkan istilah Allah centric, Allah consciousness, God's consciousness. Itu yang penting saya rasa iman tu. Yang kedua, saya nama anak-anak saya, alhamdulillah saya namakan mereka ialah nama-nama Aisyah, Khadijah. Saya nerima anak perempuan jadi Aisyah, Khadijah, Fatimah, Maryam, Zainab, Ibrahim. Jadi saya bilang mereka, nama kamu saya kasih nama kamu yang baik, saya ikut Rasulullah. Saya cuba, saya bukannya
mahir dalam bidang agama. Alhamdulillah saya sekolah Melayu. Jadi sekolah Melayu dulu kita ada IRK sampai PRIU. Kita ada sejarah Islam sampai pra-universiti. Kita ada belajar Jawi. Jadi saya boleh baca Jawi. Saya suka sangat. Saya boleh baca semua. Pasal apa? Saya adalah batch penghabisan 2-3 batch tahun-tahun penghabisan yang ada sekolah Melayu, aliran Melayu. Jadi kita belajar Inggeris. Masa saya 1 minggu 3 period aja, 1 jam setengah atau 2 jam belajar Inggeris 1 minggu. Pasal kita belajar tawarikh, ilmu alam, kaji hayat, ekonomi, semua dalam bahasa Melayu tahun 70-an. Jadi sekolah Melayu terkubur lah, Alhamdulillah terkubur kerana mak bapak semua nak hantar sekolah Inggeris. Jadi nasib saya baik. Jadi saya walaupun saya bukan lepasan madrasah, saya tak tahu bahasa Arab, tapi saya didik anak-anak saya dengan cara gitu. Jadi yang kedua, A tu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Saya pesan anak-anak saya, kalau kita orang Islam tapi akhlak buruk, tak cocok lah, tak kongruen. Tadi Ustaz Datuk Rahimi cakap tadi, Dr. Rahimi cakap tak kongruensi, tak sehala. Jadi yang ketiga tu saya bilang anak-anak saya ikut apa yang Rasulullah ajar. Kalau kita nakkan kebaikan dunia, kita carilah ilmu dunia. Kat Singapura kan istilah kiasu kan, tak boleh kalah daripada orang pasal persaingan begitu hebat. Jadi kita nak duduk sama rendah diri dengan tinggi dengan orang-orang yang bukan. Saya ajar anak-anak saya, jangan sampai kita duduk dengan bangsa asing, dia tinggi kita rendah, mesti nak sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini saya sekolah Melayu, jadi saya banyak belajar peribahasa dan perumpamaan Melayu. Jadi saya gunakan kaedah nilai Islam, nilai Melayu, nilai masyarakat Singapura. Nilai-nilai Singapura ni nilai yang berorientasikan pencapaian. Kalau kita tak ada nilai-nilai yang berorientasikan pencapaian, nampaknya tertinggallah kita dunia. Jadi pencapaian ni bukan dunia je. Kalau kita ikut Islam sangat mementingkan pencapaian, excellence, dari segi aspek hidup pun. Excellent in dunia, excellent in akhirat. Jadi tak adalah perkara yang luar biasa yang saya buat, tak ada. Dan saya pun berkeluar bekerja, Alhamdulillah 40 tahun lebih saya bekerja. Jadi suami pun bekerja bertugas semua. Jadi kita serahkan pada Allah, Allah yang mendidik. Tapi macam tadi Alhamdulillah saya dikurniakan ibu family, parent in law, ibu mertua, bapa mertua, nenek datuk semua sama-sama. Extended family system. Jadi itu nikmat rahmat yang Tuhan kasih pada saya, dan saya tak boleh claim kredit yang saya mendidik anak dengan betul. Na'udzubillah, saya tak boleh claim kredit. Ini adalah bantuan daripada Allah dan syukur. Jadi saya gunakan istilah Tapi yang penting saya nak sebutkan tentang tasawurnya. Tasawur ada 4 aspek yang kita mesti nak. Bila kita nak tanamkan mindset pada anak-anak kita tentang Islamic tasawur, the Islamic mindset, Islamic worldview. Pertama sekali tentang konsep tadi lah, ketauhidan tu, tauhid itu penting. Ketauhidan tak boleh compromise. Lain nak compromise, nak pakai baju Arab, nak pakai baju Melayu, baju kurung, nak pakai baju long gown, tak kisah. Itu pokoknya prinsipalnya itu aurat. Kita dah bincang minggu lepas tentang principle driven. Jadi kita hidup mesti ada principle driven. Dan kedua, konsep yang kedua tu saya tunjulkan kepada anak-anak saya tentang kesyumulan Islam. Jadi ini pun adalah 4 aspek tasawur yang kita mesti ikut, tentang ketauhidan agama kita, tentang kesempurnaan agama kita, dan yang ketiga tentang kesesuaian agama ini dengan agama kita. Agama kita is very relevant. Jangan sampai anak kita rasa too remote. Agama is too remote from their life. Because why? Diorang nampak agama ritual. Agama bukan ad-din. Jadi itu yang harus kita beri pada mereka. Agama is a way of life and Islam is shumul and is relevant to our life. And the last one is the universality of Islamic value, the universality, kesejagatan keislaman itu. Jadi kalau kita dapat menerapkan, dan bukan saja setakat cakap menerapkan, tapi kita menghidupkan apa yang kita cakap ni tadi Dr. Rahimi bilang tu, kita buat apa yang kita lakukan apa yang kita cakap. Jadi kita menghidupkan apa yang kita ajar dalam rumah tangga, dan kita berdoa pada Allah supaya ada semacam istiqamah, kesinambungan
Kerana apa, budak-budak ni pergi luar negeri belajar, mereka kahwin, duduk dengan mentua dan sebagainya. Kita tak tahu bagaimana usaha-usaha kita yang kita dah cuba sedaya upaya, konon-konon ni kita nak pimpin anak kita pergi ke syurga, kita gunakan surah At-Tahrim ayat ke-6 tu sebagai asas untuk memberitahu anak menantu kita, tapi kita tak tahu sama ada mereka akan meneruskan. Jadi usaha meneruskan tu kita sentiasa berdoa dengan Allah. Dan sehari ini saya bercakap dengan Datuk dan dengan kita punya Dr. Rahimi dan juga teman-teman yang ada bersama kita. Dengan hati yang rendah hati, saya pun cakap saya sentiasa dalam ketakutan. Kita tak tahu, kalau Rasulullah takut menangis, minta Allah Ta'ala petunjuk doa, setiap hari berdoa, apatah lagi kita yang jauh ni. Jadi wallahualam, sama-samalah kita berusaha doa mendoakan, mudah-mudahan kita di bawah naungan Allah. Wallahualam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita akan tamatkan pada pukul 10.15. Saya ni ada lagi program pada malam ni, tuan-tuan dan puan, dalam sekitar jam 11.30 nanti ada program dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, insya-Allah, untuk membincangkan hal-hal tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya terpaksa habiskan pukul 10 suku untuk pergi ke tempat itu daripada rumah saya ni dalam 20 minit juga. Nak sampai ke tempat itu, nak memudahkan pada pukul 11.30 pada malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang terima sekalian, kita ni tuan-tuan tengok macam mana perbahasan pada malam ini, kita nak nanamkan benih tu, dan kita kena siram benih tu, kita kena baja benih itu sampailah benih itu tumbuh benih itu berbunga berputik berbuah ranum. Dengan ranum itulah kita buka, papaya pun kita buka, mango pun kita buka, apa yang kita tanam pun kita akan buka, dan kita akan makan bersama-sama. Enaknya tuan-tuan, enaknya Islam itu, enaknya iman itu. Inilah yang dikatakan halawatul iman. Cantiknya Islam, manisnya iman, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam yang kita bincang tadi, tuan-tuan, dengan Dr. Rahimi, dah 2 kali dah kita bincang tadi, ada 2 round, dan dengan Dr. Bibi pun dah 2 round. Simpulnya tuan-tuan, kesimpulannya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Tak ada cara lain, tak ada cara 2, tak ada cara 3, tak ada cara 4, tak ada cara 5. Caranya macam yang Dr. Bibi buat. Tarbiyah dengan tasawur, worldview. Tarbiyahnya pendidikan akidah, pendidikan syariah, pendidikan akhlak. Tentang pendidikan dengan kemasyarakatan, pendidikan masyarakat moden. Macam mana katakan pencapaian orang Singapura, tuan-tuan dan puan, kalau tak ada pencapaian, hampir-hampir seolah-olah quote-unquote tak boleh hidup tuan-tuan dalam masyarakat yang sedemikian. Jadi mungkin di Malaysia belum sampai lagi peringkat itu, tuan-tuan dan puan, macam mana dia punya aura of competitiveness, tuan-tuan. Competitive, very competitive. Saya ingat lagi, tuan-tuan dan puan, bila saya ke Singapura dulu, setiap 2 minggu saya ke Singapura, tuan-tuan dan puan, mengadakan program-program parenting, program summer camp di Singapura dan sebagainya. Ibu-ibu yang kebanyakan yang menanya kepada saya, ada anak umur 3 tahun, 4 tahun, tak boleh membaca. Punyalah risau, tuan-tuan, risau. Mak risau, bapak risau kalau anak umur 4 tahun tak boleh membaca. Tuan-tuan risau. Sebab bila tidak boleh membaca, tuan-tuan, mungkin tidak pergi kepada pencapaian tadi. Bila tak boleh membaca, dibandingkan relatif dengan some other children, tuan-tuan, anak dia ketinggalan di belakang, itulah yang menjadi masalah besar kepada masyarakat kita di Singapura dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan? Kalau tuan-tuan, apa yang resepi yang dibagikan oleh kedua tadi, saya nak pergi balik kepada Dr. Rahimi dalam 2 minit, dan nak pergi juga kepada Dr. Bibi dalam 2 minit. Saya harap tuan-tuan, mari kita letakkan asasnya. Mari kita tanam biji benih ni. Kita tanam biji benih agama ni. Tuan-tuan, jangan tanamlah biji benih musangking dan sebagainya. Tuan-tuan nak tanamlah. Tapi tuan-tuan, biji benih agama ni jauh mempunyai kesan-kesan lanjutan yang sangat hebat. Tak dapat kita gambarkan. Bukan saja kesannya di dunia, kesannya di akhirat. Kesannya di alam kubur, di alam barzah, di akhirat, di mahsyar. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesannya, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita di Yayasan Sabahan ni, tuan. Sekarang ni kita ada 13, tuan-tuan. 13 family yang sudah pun berusrah, namanya usrah keluarga. Usrah keluarga yang kita lebih kurang, tuan-tuan, kita pimpinlah pengalaman kita dengan ustaz-ustaz. Ada 12 ustaz bersama dengan saya. Ada unit di Yayasan Sabahan ni, unit namanya unit
usrah keluarga, unit usrah keluarga. Kita bantu tuan-tuan. Kita bantu. Kalau yang belum tanam lagi biji benih, kita bantu tanam biji benih. Kalau tak tahu nak siram, kita bantu menyiramnya. Kalau tak tahu membajanya, kita bantu membajanya. Kalau tak tahu nak buat pruningnya, kita bantu buat pruningnya. Kalau tak tahu tuan-tuan nak jaga putih-putih supaya jangan gugur, kita bantu dia. Kalau nak menyalut buahnya, kita bersalut buahnya. Kalau dah ganong macam mana nak potong supaya potong tu cantik tuan-tuan, kita pun bantu memotongnya. Inilah namanya usrah keluarga tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya setiap minggu paling tidaknya ada 3 tuan-tuan. 3 usrah keluarga yang melibatkan. Keluarga di Johor, keluarga di Singapura, keluarga di Brunei, keluarga di mana-mana tuan-tuan dan puan mengadakan program itu. Dan oleh kerana kita menggunakan internet, anak kita seorang di Kanada, anak kita seorang di Australia, mak bapaknya ada di Puchong, di Kuala Lumpur, adik-beradiknya bersekitar tuan-tuan di Sabah, Sarawak, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, boleh bersama-sama tuan-tuan. Namanya tuan-tuan, inilah namanya online. Inilah namanya internet. Inilah namanya kehebatan teknologi yang kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang inginkan menanam sama-sama biji benih itu untuk kita dapat menikmati buah-buah yang ranum itu, kontak saya terus tuan-tuan. Kontak saya terus. Kita ada 13 family sekarang tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan kawan-kawan yang ramai yang bersama-sama dengan saya, kita boleh target kita untuk 30 ke 50 family tuan-tuan. Satu-satu family kalau 2 minggu sekali, tuan-tuan 1 jam. Program ni 1 jam saja. Mula-mula tuan-tuan ada introduction dalam 2-3 minit. Lepas tu tuan-tuan kita baca Quran, satu muka Quran. Baca satu muka, baca terjemahan. Lepas tu kalau nak tahlil, kita tahlil dalam 6 minit saja. Kita bagi 6 minit tahlil. Lepas tu barulah kita bagikan tazkirah atau tausiah dia kepada ahli-ahli keluarga yang terlibat. Mungkin ada 40 keluarga. Dalam 40 keluarga tu satu telefon tu ada 4-5 orang lagi tuan-tuan dalam keluarga itu yang memakai satu telefon itu untuk bersama dengan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, akhirnya kita bagikan tazkirah kepadanya. Lepas tu ada soal jawab bermesra dan akhirnya tuan-tuan kita wirid sikit, kita zikir munajat sikit dan kita akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan ada kesan yang mendalam untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Kontak saya terus tuan-tuan. Namanya usrah keluarga. Saya akan bagikan tuan-tuan kontak saya, bagi nombor telefon, saya akan masukkan tuan-tuan. Saya akan forwardkan dia punya kertas dia apa yang dimaksudkan. Bukan kena bayar apa-apa tuan-tuan. Free, inilah dakwah kita tuan-tuan. Free. Free of charge tuan-tuan. Gratis tuan-tuan. Gratis. Kita gunakan insya-Allah tenaga yang kita ada untuk membawa orang Islam yang kita bincangkan tuan-tuan. Minatkah kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini? Okey, Dr. Rahimi dalam masa 2 minit Dr. Rahimi. Apa agak yang terakhir sebagai ulasan terakhir Dr. Rahimi kepada para penonton yang hormati sekalian dan kepada siapa-siapa juga yang bersama-sama kita dalam program ini. Sila Doktor. Baik, terima kasih kepada bahagia Datuk. Sebagai penutup ringkas saya nak sebut. Saya sebenarnya nak conclude apa yang Dr. Bibi sebut tadi itu. Maknanya perlunya untuk kita didik anak-anak ini dengan satu nilai kasih mereka ataupun kecenderungan mereka untuk melakukan ataupun mempraktikkan yang dikatakan tasawur Islam yang kita bentuk di dalam jiwa mereka. Itu saya rasa adalah satu pendekatan yang sangat penting dalam kita nak mendidik anak-anak kita. Yang beliau sebutkan tadi itu, duduklah di bumi mana pun mereka akan kekal mengamalkan tasawur yang telah pun kita bentuk di dalam diri dan jiwa mereka. Biarlah kita jadi ikan, ya, kita jadi ikan. Ikan ni ketika mana dia hidup, dia pergilah lautan mana sekalipun, tubuh ikan itu akan kekal dengan rasa asalnya. Tetapi bila dia mati, tak sampai satu hari dia gendam di dalam air, badan ikan ini tadi akan menjadi masin. Ya? Isi ikan ni boleh menjadi masin. Jadi maknanya begitu juga kita, selagi mana nyawa Islam itu berada di dalam jiwa, maka insya-Allah kita tidak akan terkesan dengan persekitaran walau bagaimana buruk sekalipun. Tetapi kalau Islam itu mati di dalam jiwa kita, maka dengan begitu mudah kita akan dipengaruhi oleh persekitaran. Jadi itu cabaran yang sangat besar di dalam kehidupan zaman moden hari ini, kerana kita dipenuhi dengan yang disebutkan sebagai fitnah. Ya, sebab itu bila kita baca hadis-hadis yang berkait dengan peristiwa akhir zaman, ulama memberikan terminologi sebagai ahadithul fitan. Hadis yang menceritakan tentang fitnah, ujian-ujian yang akan dilalui pada akhir zaman. Jadi kita didiklah anak-anak kita, dan saya nak bawa di sini mungkin sebagai ayat terakhir bagi saya ialah didiklah anak-anak ini supaya mereka kasih
Maknanya gunakan pendekatan didik dengan kasih sayang, kerana bila mereka kasih, maka mereka akan mengamalkan di mana sahaja perkara itu, ataupun dalam situasi apa juga sekalipun. Jangan sekali-kali kita didik dengan takut. Kerana bila takut ini, mereka hanya akan jadi baik apabila ada perasaan takut kepada kita. Kan anak-anak ni kadang-kadang kita ada di rumah jadi baik, tapi kalau kita tak ada di rumah, lain ceritanya pula. Jadi biarlah kita didik mereka dengan kasih sayang, bermaksud apabila ada perasaan kasih sayang mereka kepada ibu bapa yang mendidik, mereka akan kekal kita katakan apply, mempraktikkan nilai-nilai yang telah dididik oleh ibu bapa ni tadi. Maka insya-Allah di mana saja mereka duduk, mereka akan kekal untuk mempraktikkan yang dikatakan tasawur ataupun nilai Islam yang terbina dalam diri mereka itu. Sekian Datuk apa yang dapat saya conclude untuk perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah. 1 minit apa ni Dr. Bibi, 1 minit Dr. Bibi. Sila Dr. Bibi. Saya rasa saya ambil pepatah Afrika yang mengatakan it takes the whole village to develop a child. Jadi untuk nak mendidik individu Islam, nak memperkasakan anak bangsa kita, nak menjana generasi cemerlang ni, kita mesti ada istiqamah daripada ibu bapa hingga anggota masyarakat keseluruhannya membantu. Mudah-mudahan anak-anak adalah cerminan kita. Jadi kalau kita gagal, anak-anak kita generasi akan datang pun gagal. Jadi adalah tugas kita untuk membina. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Datuk buat sekarang, Dr. Rahimi pun dekat universiti dan saya dengan cara yang saya sendiri kecil-kecilan, ini semua adalah usaha kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan kita ada 2 orang Singapura. Tadi tuan-tuan minggu pertama hingga minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga pukul 5.30 petang, kita ada nama program Rentas 4 Negara Membawa Ubud Islam. Rentas 4 Negara Membawa Ubud Islam. Siapa negaranya? Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia tuan-tuan. Jadi kita ada teman-teman kita, ahli fikir daripada teman kita termasuk daripada Singapura tuan-tuan. Habib Abdul Rahman dan Al-Habsyi. Alhamdulillah bersama dengan kita dah beberapa minggu dah tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini saja 2 orang Singapura. Ahli fikir di Indonesia Singapura tuan-tuan, Abdul Rahman, Said Abdul Rahman, Habib Abdul Rahman Al-Habsyi dan dengan Dr. Bibi Jan yang meraihkan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya yang dapat bersama dengan kita. Minggu depan kita berjumpa lagi tuan-tuan. Minggu depan kita berjumpa lagi. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan, malam ni tuan-tuan kita tengok pukul 10.30 nanti kita uploadkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah video yang durasinya dalam 2 minit je, 2 minit aja. Tetap kali 2 minit. Namanya beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan itu. Itu video yang saya sudah rakam, 40 video saya sudah rakam tuan-tuan dan puan. Dan besok pagi insya-Allah pukul 9. Besok pagi pukul 7 tuan-tuan, pukul 7 itu tuan-tuan insya-Allah saya bersama dengan Ustazah Syaurah dan bersama dengan Imam Muda Hasan Adli tuan-tuan besok pagi. Kebanyakan kita cerita mengenai remaja kita tuan-tuan. Remaja dan Islam, Islam dan remaja. Kemudian insya-Allah malam besok tuan-tuan, kita ada Ustazah Nazirah tuan-tuan dengan fiqh hawa juga dibawakan oleh Yayasan Sabha tuan-tuan insya-Allah. Jadi besok pukul 9 saya berjumpa dengan tuan-tuan pukul 9 dalam TikTok pukul 9 besok. Apa kita cerita pukul 9 besok tuan-tuan? Dalam 10 minit saja, 10 minit. Namanya Mahkota Cinta. Mahkota cinta kita cerita tuan. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta mak dan ayah, cinta masyarakat, cinta umat, cinta kecemerlangan. Ini yang kita ceritakan tuan-tuan. Cinta yang kita bincangkan itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Terima kasih kepada para penonton. Kita sangat meraihkan para penonton yang meraihkan kita. Kita balas dengan keraian itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada
untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.